2, 1, go! Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira Mitra Drama CD nombor 281396. Di sini saya akan membentangkan hasil dapatan tugasan individu saya di bawah kursus SPLM 2033 Kesusasteraan Melayu. Soalan yang dipilih oleh saya adalah soalan yang ketujuh. Ia berbunyi seperti begini. Macam pada syarikat produksi dan stesen televisyen giat menghasilkan filem dan drama yang diadaptasi daripada novel. Fenomena ini memberikan kesan yang positif kepada pelbagai pihak. Pada pandangan anda, apakah kepentingan adaptasi terhadap novel yang diadaptasi? Baiklah, saya teruskan lagi. Pembentangan saya hari ini adalah kita akan lihat 3 perkara iaitu dari segi pengenalan, isi perbincangan iaitu daripada segi kepentingan adaptasi tersebut dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengenalan topik hari ini adalah berdasarkan kefahaman saya sendiri terhadap sejarah mengadaptasi filem atau drama melalui novel. Bagi saya pada awalnya ianya tidak mempunyai pertalian antara satu sama lain. Kita juga tahu bahawa setiap drama atau filem yang dihasilkan dan disiarkan pada televisyen adalah pasti akan datang daripada sesuatu peristiwa ataupun kejadian yang pernah berlaku dalam kehidupan realiti seseorang. Tapi itu berlaku pada zaman dahulu iaitu zaman nenek moyang kita. Akan tetapi pada zaman sekarang, kebanyakannya filem ataupun drama telah diadaptasi melalui novel yang telah dihasilkan, terutamanya dari segi novel percintaan, novel sastra dan sebagainya. Maka dari situ kita dapat melihat bagaimana sesuatu filem atau drama yang dihasilkan di televisyen berubah mengikut trend masa. Seterusnya, kita akan masuk berkaitan isi perbincangan iaitu kepentingan adaptasi. Yang pertama, dapat membentuk individu dalam menghargai dan menyemai hasil karya tradisi Melayu terdahulu. Yang kedua, mewujudkan sifat kemanusiaan pada diri. Yang ketiga, dapat menerapkan sifat kesabaran pada diri. Dan yang keempat adalah dapat meningkatkan minat membaca dan meningkatkan juga hasil jualan novel. Baiklah, untuk kepentingan pertama iaitu dapat membentuk individu dalam menghargai dan menyemai hasil karya tradisi Melayu terdahulu. Apa yang saya maksudkan dengan kepentingan ini ialah dalam filem Bawang Putih Bawang Merah yang terdahulu pernah disiarkan kerana ia mempunyai satu kisah yang dihasilkan oleh seorang tokoh dan di mana hasil karya beliau telah diadaptasi menjadi sebuah filem drama Melayu dahulu iaitu hitam putih dan sekarang masih ada lagi filem Bawang Putih Bawang Merah yang kini dijadikan sebagai kisah dongeng, kartun, itu yang telah membuktikan bahawa hasil karya tokoh tersebut telah diadaptasi dijadikan satu filem ataupun cerita serta dia memberikan kepentingan iaitu di mana individu tersebut telah membentuk individu tersebut dalam menghargai dan juga menyemai semula hasil karya tradisi Melayu terdahulu. Seterusnya bagi novel Ayahanda di mana dalam kisah tersebut dia telah mewujudkan dan memberikan satu kepentingan kepada diri para penonton dan pembaca di mana ia mewujudkan satu sifat kemanusiaan pada diri para penonton dan juga pembaca. Di mana dalam kisah tersebut ia mengisahkan seorang ayah yang sudah berusia di hujung usia tetapi masih mengekalkan tugasnya sebagai seorang imam tua dan menghargai ilmu agama. Dan dalam kisah ini juga memberikan dua sudut pandangan iaitu sudut pandangan anaknya dan juga ayahnya. Di mana anaknya ini menganggap ayahnya ni seorang yang degil dan tidak suka mendengar nasihat anak-anaknya. Kalau dari pandangan sudut ayahnya pula, ia merupakan seorang watak lelaki yang tua yang sebenarnya yang kaya dengan kasih sayang. Walaupun sikap degil dan hatinya diselubungi rasa duka, dia tidak akan berhenti berdoa kepada Allah agar memberkati kehidupan mereka sekeluarga. Di situ kita dapat melihat bagaimana munculnya sifat kemanusiaan, mewujudkan sifat kemanusiaan seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan drama ini juga diadaptasi daripada novel Ayahanda. Kita juga tahu bahawa zaman sekarang filem TV3 kebanyakannya berkaitan percintaan, kekeluargaan dan sebagainya dan juga telah menimbulkan kemarahan para penonton dalam melihat tayangan tersebut. Dan itu telah membawa satu sifat kepada para penonton sehingga terikut-ikut kemarahan dan dendam kepada
watak tersebut. Dan sebagai contoh kisah Kau Cipta Kekasih di mana ia diadaptasi melalui novel yang sama tajuk seperti drama tersebut, iaitu Kau Ciptakan Kasih juga. Dan melalui filem ini ia melihat dua sudut, iaitu sudut yang pertama melalui seorang lelaki yang yang mempunyai banyak kekurangan, terutamanya ketepangannya dan menyebabkan emosinya kurang stabil. Dan sudut kedua iaitu Khadijah yang mempunyai adik-beradik yang sanggup berkorban demi kesenangan adik-adiknya, di mana dia melakukan kerja rumah, sedangkan orang tuanya tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sepatutnya diambil alih oleh mereka, tetapi ianya digalas oleh si Khadijah. Dan dari situ telah menyebabkan si Khadijah um, banyak bersabar, dan dia redha walau apapun dugaan dan cabaran yang dihadapinya, berbanding dengan si Idris di mana ia menganggap dirinya tidak sempurna dan memberi beban ataupun susah kepada keluarganya, dan di situ makin lama makin hilang rasa kasih sayangnya kepada ibu dan ayah. Dan secara ringkasnya, drama ini telah memberikan satu kepentingan di mana kita dapat mewujudkan sifat kesabaran pada diri sendiri. Baiklah, untuk kepentingan yang keempat iaitu dapat meningkatkan minat membaca dan meningkatkan jualan novel, di mana saya berikan contoh novel 7 Hari Mencintaiku, iaitu melalui drama tersebut telah menarik para penonton untuk membeli novelnya dan membaca apa yang berlaku selepas itu, dan mereka tidak bersabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Disebabkan perasaan itulah yang menyebabkan para penonton yang melihat drama tersebut ingin membeli novel tersebut, sehinggakan ia meningkatkan hasil jualan novel, di mana novel tersebut telah terjual secara sangat laris dan habis di Malaysia, sehinggakan ada para penonton yang tidak dapat membelinya. Dan juga dengan hasil tersebut telah menyebabkan para pengarang penerbit menyediakan lagi filem tersebut yang kedua, iaitu mengisahkan kisah selanjutnya dalam novel yang diceritakan. Kesimpulannya, berdasarkan kepentingan yang telah dikemukakan oleh pandangan saya sendiri, di mana ia menunjukkan bahawa melalui adaptasi filem atau drama, melalui novel yang telah diadaptasi ini memberikan banyak manfaat, faedah kepada semua pihak tanpa mengira usia. Kadang-kala kita hanya menonton drama atau filem yang ditayangkan, tetapi kita tidak tahu perjalanan bagaimana boleh tercetusnya idea, plot dan cerita dalam menghasilkan sesuatu karya seni tersebut. Oleh itu, kita perlu membaca dan mengkaji bagaimana terjadinya filem dan drama tersebut. Hal ini kerana zaman sekarang filem dan drama banyak diadaptasi melalui novel-novel yang telah dihasilkan oleh para novelis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.